Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita telah pun selesai mempelajari di mana tempat bermula ataupun tempat marking sebenar SNR. Dalam beberapa chapter, ingin saya nasihatkan lagi sekali, tengoklah berulang-ulang video ni. Selepas tengok berulang-ulang, buatlah praktis. Saya pernah buat praktis sampai 1000 screenshot, 2000 screenshot, 3000 screenshot. Okay, usaha ni sebenarnya amatlah penting. Rezeki ni pun sebenarnya adalah daripada usaha sebenarnya, usaha kita. Okay, cumanya tingkatkanlah risk management dan money management. Tak semestinya apa yang saya ajar ni betul-betul 100% make profit. Mesti ada waktunya dia akan terciduk juga. Tapi itulah pentingnya ada risk management dan money management. Dan kita boleh risk management ni macam contoh, kita asingkanlah, macam contoh you ada 1000 USD, you asingkan 10 account ataupun 10 basket. So maknanya korang pakai satu basket. Jika satu basket ni berlaku kegagalan, korang ada backup lagi, ada 9 basket. Okay, so terpulang pada masing-masing yang menggunakan risk management ni macam mana sebenarnya. So sekarang ni saya nak buat sedikit penambahan di chapter 3 part 5 sebenarnya. Video ni kita belum masuk lagi chapter 4. Okay, so untuk nak validkan that SNR sebenarnya, okay, kita dah tahu kan di mana marking bermula. Saya akan guna pakai benda ni. Okay, untuk validkan the SNR, bermula jatuh. Nampak tak? Okay, di sini adalah tempat bermula jatuh. Ini penambahan lah ha. Ini penambahan. And then ada satu candle ni cuba untuk reject tempat sell zone ni, tetapi tidak sampai ataupun ianya dipanggil miss. Okay, dan selepas dia miss, dia wajib break out the lowest sebelumnya. Okay, ini perlukan pemahaman yang tengok video ni balik-balik ah. Okay, so dia cuba datang balik lagi tempat tu, dia gagal untuk sampai di sell zone tu. Okay, dan dia break out lagi the lowest sebelum ni. Dia cuba lagi, dia cuba lagi, dia cuba lagi. Inilah yang dipanggil sideways ataupun tempat waiting game yang orang takkan sabar nak masuk untuk sell. Sebab macam nak turun je, diuji. So berlaku satu kenaikan yang drastik macam ni. Ini pun trader emosi trader telah pun diuji, yang mana bila dia nampak berlaku kenaikan macam ni, dia rasa market nak buy. Setelah sideway ni kan, dia macam tunggu sideway. Macam market ni tak jalan je. Tak tiba-tiba datang, boom, besar naik. So dia rasa macam ni je, apa orang cakap, macam nak naik je, macam naik sebab besar. Saya ingatkan lagi, setiap yang naik tu tak semestinya dia nak naik. Sebenarnya setiap yang naik tu dia laju naik. Tu sebenarnya nak ambil order di mana tempat yang fresh zone tu belum pernah disentuh, which is di tempat ni. Okay, bila takut untuk sell, bila kali pertama dia sampai di sell zone tu, tak mengapa, kita boleh tunggu dia turun dulu dan dia buat bermula di situ, dan kita ambil lagi di second entry. Dan inilah yang dipanggil akan berlakunya, bila ada pattern macam ni, akan berlakunya terjunan Olimpik. Okay, ingat terjunan Olimpik.
terjunan Olimpik ni maksudnya akan berlaku kejatuhan yang mendadak. Okay, faham? Sama juga bila untuk buy. Bila untuk buy, okay, untuk buy di mana dia bermula. Oops. Okay. Selepas berlakunya bermula, ini adalah buy zone. Okay. Price cuba untuk datang balik, tetapi tidak sampai ke tempat zone buy tu. Dia macam mana nak tahu dia tak sampai ke zone buy tu? Macam mana nak tahu ianya adalah miss? Okay. Kalau dalam bahasa SND-nya, SND, supply and demand dipanggil fail to return. Dia kena pecah the highest yang sebelum ni. Baru boleh dipanggil ini miss ataupun fail to return. Dan tempat zone ni akan jadi tempat zone yang valid untuk buy. That's why ada some trader dia berani letak buy limit terus. Dan stop loss dia dekat bawah ni. Okay, jarak 10 pip macam tu lah terpulang pada money management korang. And then paling shock lagi bila dia try bagi sideway. Dia bagi sideway, semakin dip. And then dia trick trader, berlaku kejatuhan. Selepas sideway berlakunya kejatuhan. Tak semestinya berlakunya kejatuhan itu nak jatuh. Sometimes market laju ni nak mengejar bila ada sudah order yang banyak dekat sini, dekat bawah ni, dia akan kejar dengan secepat yang mungkin. Market tentu trader ada yang masuk sell sebab terpsikologi dengan terpedaya dengan market yang memberitahu sell di sini. Okay, dia dan bangganya dah profit dah, dia dah macam king of jungle lah, apalah semua. So dia terkena market. Kalau takut untuk masuk awal, tunggu ada second entry, dia akan jalan. Okay, so bila ada pattern macam ni, akan berlakunya kenaikan yang kuat. Okay, so ini adalah teorinya. Bila teori ni kita akan apply ke dalam chart. Okay, faham? Sama juga mana-mana time frame pun boleh. Okay, mana-mana time frame pun boleh. Okay. Okay, macam contoh ni, kita boleh ambil di sini sebagai contoh. Dia bermula jatuh dan bermula naik. Kita perhatikan di sini. Dan ada candle cuba untuk sentuh tempat bermula tu, tapi tak sampai dan breakout yang highest sebelum ni. Dan cuba lagi. Dan selepas sideway berlakunya kejatuhan yang drastik, di mana di sini trader akan terpedaya adakah ini akan sell. Tapi look to the left, dia telah pun reject tempat tu. Dan jika takut untuk masuk first entry di sini, biarlah tunggu dia naik. Dia akan bagi di second entry. Dan kita akan masuk di tempat ni. Okay, faham? Faham tidak? Okay, Alhamdulillah jika korang faham. Okay, nampak tak di sini? Market datang balik tempat bermula. Okay, kalau kita tengok di mana nak validkan bermula naik ni, kita tengok di sini. Dia pernah tengok shadow panjang tu, kita tengok betul-betul.
Dia pernah cuba untuk sampai di sini, turun dengan drastiknya turun, tapi because of the candlestick tak nampak ada wave dalam tu. Okay. Sebab tu bergunanya pelajaran chapter 2 candlestick. Saya nak bagi korang faham apa maksud dalam candlestick tu. Dan tapi gagal untuk sampai ke bawah ni, bila nenek shadow panjang ni gagal untuk sampai ke bawah tu, dia naik, the next candle memecahkan yang highest sebelum ni, and then berlakunya drastik turun yang di mana trader menyatakan ini adalah nak buy kononnya, tapi nak sell sebab berlaku drastik. Sebenarnya look to the left, sini adalah tempat nak buy. Faham? So sama juga di sini bermulanya naik. Bermulanya naik, cuba fahamkan bit of candlestick ni dia pernah turun di sini dan dia pernah cuba untuk turun tak sampai tempat bermula ni, dan dia pernah lagi cuba untuk naik dan pernah cuba untuk nak sentuh tapi tak sampai-sampai. Dan the next candle, candle sell besar, tapi orang menganggap ianya adalah untuk sell, tapi sebenarnya bukan untuk sell. Dia nak reject tempat ni dan baru dia terus melakukan naik. Nampak tak? Bila nampak pattern macam ni, dia akan terus terbang. Okay, cuba ulang this video. Cuba fahamkan apa yang saya ingin sampaikan. InsyaAllah saya akan cuba kongsikan lagi di video seterusnya. Walaupun yang saya upload ni yang terbaru ni, mungkin saya akan teruskan berupload untuk korang lagi lepas ni. Okay, so saya harap chapter 4, 5 ni sudah selesai. InsyaAllah saya akan cuba support untuk bagi support itulah nanti. Okay, faham? So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan jumpa di chapter 4 di mana penutup tirai untuk video Paul X bermula.